Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anak-anak pelajar, ibu bapa dan rakan-rakan guru di luar sana. Pada hari ini, cikgu akan memaparkan satu tajuk sejarah tingkatan 4 KBSM, tema 9, yang merupakan tema yang ketiga tingkatan 4, iaitu perkembangan di Eropah dan kesannya terhadap ekonomi negara. Dan tajuk akhir tingkatan 4-nya ialah bab 10, dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara. Di bawah subtajuk yang pertama 10.1 iaitu pembandaran, 10.2 pembentukan masyarakat yang berbilang kaum, masyarakat majmuk, dan 10.3 ialah pengangkutan dan perhubungan. Baiklah, cikgu perkenalkan dahulu diri cikgu terlebih dahulu kepada anak-anak pelajar di luar sana. Nama cikgu, Cikgu Muhammad Razali bin Cik Hamid, Guru Cemerlang Sejarah, SMK Kampung Cengal, Ketereh, Kelantan. Dan sebelum kita masuk dengan tajuk yang lebih lanjut lagi, baiklah kita sama-sama sebut sejarah membina bangsa berjaya. Dalam tema ini, cikgu akan kupaskan secara detail berkaitan dengan perkembangan di Eropah dan kesan-kesannya terhadap ekonomi negara. Terlebih dahulu, objektif pembelajaran yang murid akan dapat selepas ini iaitu membincangkan faktor kemunculan bandar baru dan kesannya, dan yang kedua, menjelaskan proses pembentukan masyarakat yang berbilang kaum yang ada di negara kita. Sebagaimana yang kita ketahui, kita ada masyarakat Melayu, Cina dan India. Dan objektif yang ketiga ialah menghuraikan faktor perkembangan, pengangkutan dan perhubungan. Baiklah, anak-anak semua, tiga objektif ini perlu dicapai bila kita akhir pengajaran cikgu nanti. Okey. Kesan-kesan dasar ekonomi British ini merupakan subtajuk dalam bab 10 tingkatan 4. Pertama sekali ialah tajuk pembandaran. Di sini cikgu akan kupaskan apa itu pembandaran. Pembandaran merupakan sebuah pekan kecil, perubahan daripada sebuah pekan kecil atau kampung menjadi sebuah bandar. Ini merupakan konsep pembandaran. Dan subtajuk yang kedua, konsep masyarakat yang berbilang kaum ataupun masyarakat majmuk. Jadi kedatangan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu untuk memenuhi pasaran buruh telah mewujudkan masyarakat yang berbilang kaum. Mengapa situasi ini terjadi? Situasi ini terjadi kerana tindakan British membawa masuk imigran Cina dan India ke Tanah Melayu. Jadi mereka, di mana mereka ditempatkan? Masyarakat Cina, sebagaimana yang anak-anak tahu, ditempatkan di Lombung Biji Timah, dan masyarakat India ialah di ladang-ladang getah. Dan konsep yang ketiga ialah konsep pengangkutan dan perhubungan. Apa itu pengangkutan? Jadi sebagaimana anak-anak sudah tahu bahawa jalan perhubungan darat, jalan raya dan jalan kereta api, perhubungan merupakan kemudahan infrastruktur kepada masyarakat di Tanah Melayu. Ini merupakan tiga konsep ini, diharapkan anak-anak boleh mencatat bahawa tiga konsep ini amat penting dalam bab 10 tingkatan 4 berkaitan dengan dasar ekonomi British. Ini bermakna British telah memperkenalkan tiga aspek, tiga perkara penting yang memberi kesan kepada Tanah Melayu, sama ada negatif atau positif. Baiklah, kita teruskan lagi dengan pembentukan bandar-bandar baru yang boleh merancakkan ekonomi di Tanah Melayu. Ini merupakan gambar ladang getah. Jadi pada masa ini, British membawa imigran India dibawa masuk. Pada masa itu, Tanah Melayu memerlukan tenaga buruh yang ramai. Jadi, imigran India ini diletakkan di kawasan penempatan, kawasan ladang getah. Tujuan apa? Untuk memenuhi keperluan tenaga kerja. Dan kalau kita lihat di sini ialah kawasan bandar.
Kawasan bandar pada masa kedatangan British ditempatkan ialah masyarakat Cina. Jadi masyarakat Cina bertumpu di kawasan bandar yang berdekatan dengan kawasan Lombok. Pembentukan bandar baru merancangkan kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi ada dua, iaitu ladang getah dan pelobongan biji timah. Baiklah, kita lihat satu persatu. Mengapakah ataupun sebab-sebab yang membawa kepada pembandaran dan kesannya? Jadi pembandaran memberi kesan yang negatif dan positif kepada masyarakat di negara kita pada masa itu, khususnya masyarakat Melayu. Kalau anak-anak ketahui bahawa masyarakat Melayu tinggal di kawasan pedalaman, mereka hanya bercucuk tanam saja. Tahap ekonomi yang amat rendah. Sebab yang pertama, mengapa British mewujudkan pembandaran? Sebagaimana yang cikgu beritahu tadi, pembandaran ini merupakan perubahan yang telah dilakukan oleh British daripada kampung, daripada pekan kecil menjadi sebuah bandar. Sebuah bandar pentadbiran dan pusat pemerintahan semasa penjajahan British. Yang pertama, pembandaran wujud di negara kita pada masa penjajah ialah sebagai pusat perkembangan ekonomi. Jadi hasil kekayaan sumber semula jadi di suatu kawasan itu yang menyebabkan bandar-bandar bertumbuh dengan cepat ataupun akan menjadi lebih maju disebabkan oleh penjajahan British. Baiklah. Yang kedua, kawasan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi penjajah. Kerana di bandar itu merupakan pusat pengumpulan barangan. Masyarakat-masyarakat luar bandar membawa barangan mereka ke bandar untuk diperdagangkan atau diperniagakan. Dan yang ketiga, pekan yang berhampiran dengan kawasan pelombongan dimajukan oleh British. Tujuannya ialah untuk menggiatkan ekonomi. Tujuannya British membuat sedemikian ialah untuk kepentingan penjajah ataupun keuntungan kepada mereka sahaja. Dan yang keempat, anak-anak, pertambahan penduduk. Apabila wujudnya bandar yang besar, wujud ialah pertambahan penduduk. Penduduk daripada luar bandar datang ke bandar untuk menikmati ekonomi yang lebih baik. Dan yang seterusnya ialah berfungsi sebagai tempat mengumpul hasil lombong. Dan akhir sekali, pelombong di kawasan tersebut menjadikan tempat itu sebagai pusat untuk mereka mendapat keperluan harian. Secara keseluruhannya, sebab-sebab yang membawa kepada pembandaran dan kesannya ialah yang cikgu paparkan ini sebanyak 6. Diharap anak-anak buat catatan, cuba baca, fahami dan ingat. Cuba baca dan fahami, ingat fakta ini. Apabila keluar dalam soalan nanti, soalan tanya mengapa British memperkenalkan pembandaran dan kesannya, inilah merupakan faktanya. Seterusnya, subtajuk yang kedua ialah pembentukan masyarakat berbilang kaum. Sebagaimana yang cikgu beritahu tadi, masyarakat berbilang kaum, masyarakat yang pelbagai kaum. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa tanah Melayu yang sebelum kedatangan penjajah merupakan masyarakat Melayu sahaja atau masyarakat asli. Masyarakat Melayu asli. Apabila wujudnya kedatangan penjajah ke negara kita, kesan berkembang pesatnya revolusi perindustrian di Eropah, British datang ke negara kita untuk memajukan ekonomi khususnya dalam pertanian dan perlombongan. Masyarakat berbilang kaum, masyarakat yang terdiri daripada India, China dan kaum-kaum yang lain. Tujuan apa? Tujuannya ialah untuk memenuhi keperluan tenaga kerja di kawasan perlombongan dan ladang-ladang getah. Seterusnya, pembentukan masyarakat majmuk. Tadi cikgu dah maklum kepada pelajar bahawa masyarakat majmuk, masyarakat berbilang kaum. Kesan daripada penjajahan British. Jadi ada baiknya dan ada buruknya kesan kepada masyarakat dan negara kita pada masa dahulu sehingga sekarang. Kita lihat gambar ini. Ini gambar sekarang. Kalau kita lihat gambar yang terbaru yang cikgu paparkan kepada anak-anak pelajar semua, merupakan masyarakat yang berbilang kaum di negara kita. Jadi faktor ekonomi British memberi kesan kepada perpaduan penduduk tanah Melayu.
Jadi kita lihat pada hari ini sebagaimana pemerintah kita memerlukan masyarakat yang bersatu padu untuk memajukan ekonomi negara. Di sebalik kedatangan penjajah, memberi impak yang positif juga kepada masyarakat dan negara kita pada masa dahulu sehingga sekarang. Seterusnya ialah ciri-ciri masyarakat di Tanah Melayu. Kita tengok yang pertama. Orang Melayu merupakan masyarakat yang asal di Tanah Melayu. Pekerjaan mereka tak lain tak bukan ialah hanya sebagai bertani. Mereka tinggal bukan di bandar, mereka tinggal di kampung, kawasan pekan kecil. Mereka kebanyakannya bercucuk tanam, dengan kata lain, mereka hanya menjalankan kegiatan ekonomi tradisional. Dengan kata lain, kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Dan yang berikutnya, orang Cina. Orang Cina merupakan masyarakat yang dibawa oleh British untuk memenuhi tenaga kerja di kawasan Lombok Biji Timah. Dan mereka ni kebanyakan mereka tinggal di kawasan bandar. Wujudnya kawasan bandar kerana adanya mereka menguruskan urusan perniagaan dan perdagangan di bandar. Okey, baiklah. Kaum yang ketiga ialah orang India. Orang India dibawa masuk oleh British pada masa itu ialah untuk bekerja di kawasan kawasan getah ataupun kawasan ladang getah. Mereka tinggal ditempatkan oleh penjajah di kawasan-kawasan estate, di kawasan ladang getah. Jadi tujuan apa? Tujuannya anak-anak pelajar untuk mengusahakan ladang getah tersebut dan sama ada dijual ataupun diekspor. Semuanya ini ialah memberi keuntungan kepada pihak penjajah iaitu British. Okay, kita lihat subtajuk yang ketiga. Anak-anak boleh tahu tak apa itu pengangkutan dan perhubungan? Pengangkutan yang saya maklumkan dan paparkan di skrinkan tadi ialah pengangkutan sistem perhubungan yang wujud di negara kita yang terdiri daripada jalan raya, jalan kereta api dan perhubungan. Kalau lihat perhubungan, telegraf, telefon, telekomunikasi yang menghubungkan antara bandar dengan masyarakat luar bandar. Ini tujuan British perkenalkan ini. Semuanya ialah memberi kemudahan kepada mereka. Okey, sistem pengangkutan dan perhubungan zaman penjajah. Kalau kita lihat gambar ini yang saya paparkan di skrin ini ialah kereta api. Kereta api pada zaman dahulu. Kereta api ini merupakan untuk membawa hasil-hasil biji timah ke kawasan pelabuhan ataupun ke pelabuhan untuk diekspor. Tujuan British memperkenalkan ini untuk memudahkan hasil-hasil bahan mentah daripada kawasan luar bandar, kawasan Lombok ke pelabuhan. Sebab itulah British memperkenalkan sistem pengangkutan iaitu yang pertama iaitu jalan kereta api. Okey, perhubungan antara bandar. Perhubungan antara bandar-bandar besar iaitu pada tahun 1855, landasan kereta api yang pertama dibina daripada bandar Taiping ke Port Well. Itu merupakan perhubungan pada zaman penjajah. Terlihat perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan di Tanah Melayu. Yang pertama, jalan kereta api yang pertama 1885 menghubungkan antara bandar yang cikgu beritahu tadi ialah antara bandar Taiping ke Port Well. Jadi landasan kereta api ini dibina untuk mempercepatkan pengangkutan dari kawasan pelombongan ke kawasan pelabuhan. Jadi barangan-barangan tersebut untuk diekspor ke luar negara. Yang kedua, pada tahun 1904, semua kawasan pelombongan biji timah di Perak, Selangor Negeri Sembilan sudah mempunyai perkhidmatan kereta api. Jadi secara keseluruhannya bahawa biji timah memang mudah tujuannya untuk diekspor melalui perkhidmatan kereta api. Dan yang berikutnya, yang ketiga, pembinaan landasan kereta api telah menggalakkan pembukaan tanah baru di kawasan pedalaman untuk penanaman getah. Dan yang keempat, pembinaan jalan raya semakin berkembang di kawasan Lombok dan ladang getah. Jadi anak-anak kena ketahui bahawa pembinaan jalan raya dan jalan kereta api memberi impak yang besar kepada biji timah dengan getah. Sebab hasil yang paling besar di Tanah Melayu pada masa itu, yang British mahu mengauk hasil bumi demi keuntungan mereka ialah pada hasil biji timah dan hasil getah.
Dan yang seterusnya ialah menjelang tahun 1985, Selangor, Perak mempunyai rangkaian jalan jalan raya sepanjang 2,400 km dan semakin popular selepas pengenalan kenderaan bermotor. Dan sistem perhubungan seperti telegraf, telefon, perkhidmatan pos, radio dan perkhidmatan udara turut diwujudkan. Jadi, ia ini merupakan perhubungan antara masyarakat, antara penjajah, antara pemerintah dengan masyarakat setempat pada ketika itu. Okey, kita lihat paparan gambar ini. Aktiviti pelombongan biji timah dan getah. Jadi anak-anak pelajar di luar sana perlu memahami sebelum anda mengingati fakta sejarah berkaitan dengan biji timah dengan getah. Lihat gambar ini dahulu. Ini merupakan kapal korek. Merupakan teknologi moden yang diperkenalkan oleh British. Di mana? Di Perak. Di Lembah Kintar Perak merupakan kawasan pelombongan biji timah yang diperkenalkan oleh British. Mengapa daripada teknologi tradisional kepada teknologi moden? British perkenalkannya ialah untuk meningkatkan hasil pengeluaran biji timah semasa kedatangannya. Okey, masyarakat India, kita lihat memang hasilnya ialah mengeluarkan getah. Getah merupakan hasil ekspor utama negara kita ataupun tanah Melayu pada ketika itu. Jadi hasil-hasil biji timah dan getah menjadi keperluan utama kepada British. Kerana pada masa itu, negara-negara di Eropah berlakunya perkembangan yang pesat dalam industri atau perindustrian memerlukan bahan mentah yang banyak. Okey. Terlebih dahulu, sebelum kita akhiri pengajaran dan cikgu pada hari ini, cikgu akan teruskan kepada contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan kertas 1. Okey, yang pertama. Cuma soalan yang cikgu papak ini merupakan ada kaitan yang kita belajar sebentar tadi. Apakah fungsi bandar baru yang telah diwujudkan oleh penjajah? Jadi sekiranya anak-anak sudah memahami dan mengingati fakta sejarah berkaitan dengan perbandaran tadi, cikgu percaya tiada masalah anak-anak untuk menjawab soalan ini. Terlebih dahulu, sebagaimana yang cikgu beritahu dan cikgu-cikgu anda beritahu di sekolah, kena gariskan dahulu kata kunci dan kata tugasan yang terdapat dalam soalan tersebut. Kita tengok jawapan A. Tempat masyarakat berkumpul. Adakah ya ataupun tidak? Objektif ini perlu pelajar berfikir secara tepat dan tajam untuk memilih jawapan yang paling tepat sekali. B. Pusat perniagaan dan pentadbiran. Dan C. Pusat khidmat masyarakat luar bandar. Dan D. Aktiviti pusat pengangkutan cukai penjajah. Jadi antara A, B, C, D, yang manakah jawapan yang paling tepat berkaitan dengan fungsi bandar? Adakah A, adakah B, C atau D? Jadi jawapan yang paling tepat sekali ialah B, iaitu pusat perniagaan dan pentadbiran. Pentadbiran sebagaimana yang cikgu beritahu pada peringkat awal tadi, ialah pusat pentadbiran British. Pusat perniagaan. Di mana hasil-hasil barangan dari luar bandar, terutamanya biji timah ataupun getah dibawa ke bandar untuk diperniagakan. Okey, tengok soalan yang kedua. Maklumat berikut berkaitan dengan pembentukan masyarakat majmuk di tanah Melayu semasa penjajahan British. Kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik telah menarik minat imigran Cina dan India datang ke tanah Melayu. Jadi ini bermakna ekonomi tanah Melayu pada masa itu memang amat stabil. Memang mengeluarkan hasil bumi yang banyak, terutamanya biji timah. Situasi inilah menariknya kedatangan masyarakat luar ke negara kita, khususnya British. Kerana British lah membawa masuk imigran Cina ke negara kita disebabkan oleh kemakmuran ekonomi. Okey, jawapannya, soalannya, apakah kesan positif kepada tanah Melayu daripada imigrasi tersebut? Kesan positif. Kesan positif ini memberi impak yang baik, memberi kebaikan faedah kepada masyarakat tanah Melayu, kesan daripada penjajah. Okey, jawapan A. Menampung keperluan sumber tenaga manusia. Okey, jawapan B. Membuka peluang pekerjaan kepada penduduk. Jawapan C. Menjana pendapatan pemerintahan melalui cukai penduduk. Dan D. Meningkatkan hasil pendapatan tanah Melayu. Antara jawapan tersebut, yang manakah jawapan yang paling tepat? Sebagaimana anak-anak ketahui bahawa untuk nak jawab soalan objektif, perlu menolak jawapan yang salah terlebih dahulu dan akhir sekali baru memilih jawapan yang betul. Sebelum memilih jawapan,
perlu cari pasangan kata kunci dengan jawapan yang paling sesuai sekali. Jawapannya ialah A. Menapa keperluan sumber tenaga manusia. Jadi kemasukan India dan China tak lain tak bukan. Tujuannya memenuhi tenaga buruh di kawasan Lombok Biji, di kawasan Ladang Getah. Jadi tujuannya British melaksanakan aspek sedemikian. Tujuannya ialah untuk meningkatkan ekonomi tanah Melayu pada masa itu. Okey, seterusnya, terlihat pula contoh soalan struktur bahagian A kertas 2. Berkaitan dengan tajuk. Soalan ini ada kaitan dengan tajuk yang cikgu bincangkan pada peringkat awal tadi. Yang pertama, dasar pentadbiran British telah mengubah infrastruktur di tanah Melayu. Jelaskan maksud perbandaran. Pada peringkat awal tadi, cikgu sudah beritahu tentang konsep perbandaran. Jawapannya ialah, fakta yang pertama, perubahan sebuah pekan kecil kepada bandar. Fakta yang kedua, perkembangan pesat ekonomi telah mengubah bandar yang sedia ada. Dan fakta yang ketiga, perbandaran berlaku di kawasan yang kaya dengan hasil bumi. Dan fakta yang keempat, pekan yang berhampiran dengan pelombongan, berlaku cepat perkembangan ekonomi. Yang ini merupakan maksud perbandaran. Bila 3 markah, anak-anak kena jawab lebih daripada peruntukan markah untuk mendapat markah yang cemerlang. Okey, tengok soalan yang kedua atau soalan B berkaitan dengan bandar. Huraikan fungsi kemunculan bandar-bandar baru semasa penjajahan British. 4 markah. Yang ni yang cikgu tunjuk contoh ini merupakan soalan struktur. Okey, fakta yang pertama sebagai pusat pentadbiran. Sekiranya pelajar memasukkan pusat pentadbiran 1 markah. Tetapi jangan lupa ayat yang lengkap. Intro soalan perlu ada. Ambil ayat soalan, fungsi kemunculan bandar baru semasa penjajahan British ialah sebagai, itu kena ada intro soalan ataupun intro jawapan sebelum masukkan fakta-fakta ini. Dan menggunakan kata hubung yang sesuai. Fakta yang kedua ialah sebagai pusat perbankan. Fakta yang ketiga ialah sebagai pusat perniagaan. Dan fakta yang keempat, pusat kegiatan ekonomi setempat. Fakta yang kelima, pusat pengumpulan barangan untuk diekspor. Inilah fungsi kemunculan bandar-bandar baru. Sekiranya anak-anak mengetahui dan memahami apa yang cikgu terjemahkan pada peringkat awal tadi, cikgu percaya tiada masalah anak-anak untuk menjawab soalan ini untuk mendapat markah yang cemerlang. Dan soalan yang terakhir sekali ialah soalan kebat. Perkembangan yang pesat bandar-bandar baru di negara kita akan meningkatkan ekonomi negara. Berikan penjelasan anda. Jadi kena lihat apa kehendak soalannya. Kehendak soalannya ialah perkembangan pesat bandar-bandar baru meningkatkan ekonomi negara. Itu dari segi pelajar boleh menyatakan sebab dengan kesan. Fakta yang pertama yang saya cadangkan di sini kepada anak-anak pelajar di luar sana, fakta yang pertama ialah kemajuan dalam infrastruktur. Dan fakta yang kedua, memudahkan barangan setempat untuk dipasarkan. Fakta yang ketiga, memanglah memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan. Dan fakta yang keempat, meningkatkan daya pengeluaran khususnya hasil pertanian. Dan fakta yang kelima, menarik kedatangan pelabur ke negara kita. Dan fakta yang keenam, kegiatan perniagaan dapat ditingkatkan. Sebagaimana anak-anak pelajar ketahui bahawa soalan kebat perlu jawapan yang logik, ayat yang tepat, lengkap. Jangan bagi fakta saja. Anak-anak perlu mengemukakan fakta, huraian dan contoh. Ini merupakan cadangan jawapan dan jawapan lain sekiranya sesuai boleh diterima. Contoh soalan yang cikgu nak bawa pemikiran anda ialah cara memahami kehendak soalan. Cara memahami kehendak soalan untuk soalan kebat. Kebanyakan pelajar di luar sana yang cikgu tahu bahawa tidak memahami cara-cara menganalisis soalan. Sebab soalan kebat sebelum kita merangka jawapan, kita perlu mencari tugasan, mencari kata kunci terlebih dahulu untuk kita merangka jawapan dan menulis jawapan yang lengkap. Okey. Tugasan soalan ini ialah langkah. Sebab apa cikgu kata langkah? Sebab soalan tanya bagaimanakah? Dan kata kuncinya ialah nilai-nilai murni dan tradisi masyarakat kita. Item. Item ni jenis soalan. Item ni ada 2 saja, sama ada negatif atau positif.
Tapi soalan ini menjurus kepada soalan positif. Dimensi ini saya beritahu kepada pelajar, diharap anak-anak di luar sana perlu mencatat cara-cara menganalisis ini. Dimensi ini siapa yang terlibat dalam soalan itu. Jadi dalam soalan ini ialah yang terlibat ialah masyarakat dan negara. Jangan tinggal antara dua pihak ni, memang ada yang terlibat. Masyarakat satu dan negara secara keseluruhannya. Dan skop soalan ini ialah dalam bidang sosial ataupun dalam aspek sosial. Jadi ada 5 semua cara-cara menganalisis soalan. Sebelum anda membuat rangka dan menulis jawapan yang lengkap, diharap anak-anak memahami dan mendapat markah yang paling cemerlang dalam peperiksaan SPM nanti, insya-Allah. Okey, yang berikutnya, soalan yang kedua berkaitan soalan kebat. Sama-sama kita cuba analisis dan kupas soalan ini. Berikan cadangan anda untuk menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas yang berlaku di hampir semua bandar. Ini soalan bandar, pembandaran. Sebab soalan kebat, sebagaimana yang kita ketahui, bahawa ada berkaitan dengan fakta yang cikgu paparkan tadi. Kerana cikgu ajar pelajar tadi pembandaran. Sebab soalan kebat dia akan tanya berkaitan dengan bandar. Kalau di peringkat awal, soalan A biasanya fakta. Soalan B biasanya kadang-kadang kebat, kadang-kadang fakta. Dan soalan C, cikgu yakin kebanyakannya ialah soalan kebat. Bagi soalan struktur, markahnya ialah 4 markah. Okey, tugasan soalan itu ialah langkah. Sebab apa langkah? Cadangan, cara, usaha. Kata kunci kesesakan lalu lintas, item dia negatif. Mengapa negatif? Kerana kesesakan jalan raya. Dimensi, siapa yang terlibat dalam soalan itu? Siapa yang terlibat dalam soalan itu ialah masyarakat dan kerajaan yang perlu memain peranan untuk mengatasi masalah ataupun isu tersebut. Skopnya ialah sosial dan politik. Jadi, bila anak-anak memahami cara menganalisis soalan sebelum merangka dan menjawab dengan cemerlang. Jadi, pada pengetahuan cikgu, ramai pelajar di luar sana tidak mengetahui cara menganalisis soalan. Jadi, cikgu bawa idea ini dan apabila berhadapan dengan soalan, cuba analisis kepada 5 perkara ini sebelum anda menjawab dengan cemerlang, insya-Allah. Okey, rumusan pembelajaran kita pada hari ini, pelajar-pelajar semua dan rakan-rakan guru di luar sana. Yang pertama, pembandaran, pembinaan infrastruktur. Ingat, jalan kereta api, jalan raya, pelabuhan, oleh penjajahan British ditumpu kawasan yang boleh memberi keuntungan ekonomi kepada mereka. Pembandaran. Okey, masyarakat majmuk atau masyarakat yang berbilang kaum. Tidak terdapat kesepaduan dan interaksi antara kaum yang meluas dan akan menyulitkan proses mewujudkan perpaduan nasional. Jadi, masyarakat pada masa penjajah British menjalankan dasar pecah dan perintah yang menyebabkan sukar untuk mewujudkan perpaduan. Tapi di kala ini, negara kita sudah ada satu masyarakat yang bersatu padu antara pelbagai kaum yang ada di negara kita. Okey, yang ketiga ataupun rumusan yang terakhir, pengangkutan ataupun perhubungan. Pengangkutan dan perhubungan, perkembangan pesat ekonomi tanah Melayu menyebabkan British memperkenalkan sistem pengangkutan, jalan raya, jalan kereta api, dan satu lagi ialah berkaitan dengan perhubungan, telegraf dan perhubungan telekomunikasi. Jadi ini merupakan 3 rumusan pembelajaran, pembandaran, masyarakat majmuk, dan yang ketiga ialah pengangkutan dan perhubungan. Baiklah, anak-anak semua, anak-anak pelajar yang dirahmati Allah sekalian, bahawa tajuk paparan cikgu pada hari ini, pembandaran, pembentukan masyarakat majmuk, pengangkutan serta perhubungan. Diharap anak-anak terus mengulang kaji dan membaca ikut apa yang cikgu menyatakan tadi. Harap anda cemerlang untuk peperiksaan SPM pada tahun hadapan, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.